Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih kepada Hafiz. Okey, jom mari kita belajar. Okey, so sekarang yang pertama sekali kita akan tengok format soalan PT3 bagi subjek sains. Okey, so untuk subjek sains kita ada ujian bertulis sahaja. Okey, jenis instrumen adalah ujian bertulis sahaja yang mana jenis itemnya meliputi objektif, aneka pilihan yang biasalah ABC. Objektif berbagai bentuk, yang ni kertas 2 pula subjektif respon kertas 2 kertas bahagian B dan bahagian C subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Okey. So bilangan soalan dia terbahagi kepada 3. Ada bahagian A yang mengandungi 20 soalan objektif, bahagian B 5 soalan yang membawa markah 20 markah. Untuk bahagian C ada 6 soalan yang mana membawa markah 60 markah. Jadi ketiga-tiga bahagian ni jumlah markah dia adalah 100 markah. Okey, tempoh ujian untuk menjawab soalan sains adalah 2 jam sahaja. Yang mana soalan dikonstruk atau dibina untuk menguji pelajar dari segi sama ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, kaedah perskoran bagi subjek sains ni adalah dikotomus, analitik dan juga holistik. Okey, ni ada format peperiksaan bagi subjek sains. Okey, so jenis soalan dia kita ada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. So bahagian A ni hanya meliputi soalan objektif yang mana dia akan mengelirukan pelajar dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D dan pelajar perlu memilih jawapan yang paling tepat. Okey, bahagian B pula soalan subjektif yang mana soalannya sangat direct dan mudah. Okey, bahagian C pula sama juga dengan bahagian B, soalan subjektif yang mana tahap dia adalah sederhana, susah dan soalan beraras tinggi. Okey, untuk menjawab soalan sains ni pelajar perlu bijak merancang masa. Okey, so untuk bahagian A kita ada 20 soalan. So kita anggarkan satu soalan 1 minit. So total masa untuk menjawab soalan bahagian A adalah 20 minit. Okey, untuk bahagian B, kita ada 5 soalan. So, kita anggarkan satu soalan kita menjawab dalam masa 5 minit. Jadi, total masa dia adalah 25 minit. Okey, untuk bahagian C, ada 6 soalan. Kita anggarkan pelajar untuk menjawab satu soalan dalam masa 10 minit. Jadi, total dia adalah 60 minit. So, jumlah masa ketiga-tiga bahagian yang jawab ada 1 jam 45 minit. Jadi, ada 15 minit lagi untuk pelajar menyemak semula jawapan. So cukuplah 2 jam untuk menjawab soalan. So kat sini pelajar perlu bijak merancang masa untuk menjawab soalan. Okey, so ini adalah contoh pembahagian markah soalan. Untuk bahagian A ada 20 soalan iaitu markah penuh dia 20 markah. Okey, untuk bahagian B dia ada cabang-cabang markah dia. Setiap soalan itu membawa markah 4 markah. Dia ada 5 soalan. Okey, untuk bahagian C dia ada 6 soalan dan dia ada cabang-cabang ni ada markah dia tersendirilah. Boleh tengok kat sini. Okey, so kita tengok bahagian A untuk objektif. Okey, untuk objektif, tips dia untuk menjawab soalan. Yang pertama, pelajar perlu faham apa kehendak soalan. Yang pertama kena faham soalan. Yang kedua, gariskan kata kunci. Tak kiralah kata kunci itu sama ada dia tulis kat hujung ayat tu sama ada kecuali, benar atau salah, awak gariskan dulu. Okey, lepas tu kita singkirkan jawapan yang salah dahulu untuk memudahkan membuat pilihan. Yang mana pilihan dia mengelirukan kita. Jadi kita singkirkan awal-awal jawapan yang salah. Okey, lepas tu barulah kita pilih jawapan yang paling tepat. Jadi untuk jawab soalan dengan tepat ni jangan ambil masa yang terlalu lama. Kalau tak tahu, skip dulu. Nanti baru jawab kemudian soalan tu. Sebab kita ada 20 minit sahaja. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan bahagian A. Okey, soalan yang pertama dia tanya, apakah pengukuran
alat pengukuran manakah adalah paling sensitif? So kat sini kata kunci dia adalah paling sensitif. So awak agak-agak jawapan yang mana paling tepat yang ni antara empat-empat pilihan jawapan ni? Jawab. B. Agak-agak yang mana? Apa nama benda tu? Siapa jawab tadi? Okey. Ingat C, lagi tak? cikgu. C. Okey, ada C Yang lagi. Okey, Ada dari A, gambar B. ni yang mana satu kita boleh kita boleh tolak awal-awal. Kita boleh reject awal-awal, singkirkan awal-awal. D. Singkir Kita awal. kecilkan T dengan A. A. Baris. Okey, sekarang awak ada dua pilihan sama ada B atau C. Sekarang awak nak pilih yang mana? C. C? C, cikgu. Okey. Angkut vernier. Di antara dua objek ni, yang mana satu boleh mengukur sehelai kertas? C. 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 B. Rishford. C. Okey. Okey, nilai terkecil untuk ni nama apa ni? B ni nama dia apa? Tolok skru micrometer. Okey, tolak skru mikrometer. C. Nama dia? Angkut vernier. Ya. Okey, nilai sengatan yang terkecil bagi tolak skru mikrometer ni apa? Berapa? 0.01 Angkut 0.01. cm. Okey, nilai terkecil untuk vernier kaliper ni, angkut vernier ni berapa nilai paling terkecil yang boleh diukur? 0.01 cm. So yang mana satu paling kecil? B. Jadi jawapan dia adalah B. C. Okey, seterusnya pula. Manakah pernyataan berikut tentang perbezaan antara respirasi sel dan juga fotosintesis adalah yang betul. So, dia nak tahu perbezaan yang mana yang betul. So, awak bulatkan betul ni. So, awak kena tahulah respirasi sel tu apa, fotosintesis tu apa, berlaku di mana, berlaku bila, tempatnya kat mana. So, kita cek satu persatu. Respirasi sel berlaku di kloroplas. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab apa? Sebab yang ni berlaku kat mana? Ni untuk Fotosintesis. fotosintesis. Jadi yang ni salah. A salah. Okey, B pula. Respirasi sel hanya berlaku pada waktu siang. Betul ke salah? Betul. Betul. Salah. Salah. Dia berlaku bila respirasi sel ni? Duduk. Dia berlaku sepanjang masa, tak kira malam atau siang. Okey, so yang ni pun salah. Okey, sekarang awak ada dua. Menggunakan tenaga kimia dalam makanan, betul ke salah? Yang ni pula fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya, betul ke salah? Betul. Okey, yang terakhir. Mensintesiskan glukosa, yang fotosintesis ni pula menguraikan glukosa. Betul ke salah? Salah. Sebab dia terbalik. Okey, jadi jawapan dia C. B. Jadi awak boleh ceklah satu persatu. Okey, soalan yang seterusnya pula. Okey, yang ni pula. Raja 3 menunjukkan haiwan invertebrata dan pengkelasannya dengan menggunakan kekunci dikotomi. Manakah antara berikut adalah betul? Okey, so ni adalah soalan aplikasi. Okey, kat bawah ni dia ada tulis kekunci dikotomi. Mempunyai kaki, tidak mempunyai kaki. So, mempunyai kaki ni pergi kepada nombor 2. Dan tidak mempunyai kaki ni pergi ke nombor 3. So, jawapan awak yang mana? Agak-agak yang betul. Pepatung mempunyai kaki. Pepatung. Siapa yang jawab tu? Sabrina. Okey, macam mana awak nak jawab ni? Ada yang terlupa ke? Ingat lagi? Saya ingat. ABCD ni refer kepada apa? Yang mana satu? Refer kepada nombor 1. ABCD tengok dekat nombor satu, soalan ni refer kepada pilihan jawapan kat bawah ni. So, kalau awak confuse, awak letak je kat sini. Pepatung. Okey.
B dia cacing tanah. Okey. So C dia adalah lipan. D dia adalah siput. So kat sini awak cek jawapan kat tepi ni. Okey, sekarang mempunyai kaki pergi ke nombor 2. Okey, sekarang mempunyai 3 pasang kaki. Pepatung mempunyai 3 pasang kaki. Termasuk 6 kaki. Betul ke salah? Betul. Betul. Pepatung mempunyai 6 kaki iaitu 3 pasang kaki. Okey, sekarang tengok yang B pula 2B. Mempunyai lebih 3 pasang kaki. Cacing tanah. Cacing tanah ada kaki ke? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi B ni salah. Okey, tengok. Tidak mempunyai kaki ada 2. Ada bercangkerang atau tidak bercangkerang. Okey, bercangkerang ni kita tengok. Dia kata lipan ada cangkerang. Betul ke salah? Salah. Salah. Itu tangka. Okey, tidak bercangkerang. Siput. Betul ke salah? Salah. Jadi nampak tak kat sini jawapan dia? A. A. Terus dapat A. Awak lupa ni. Senyap je ni. Okey, seterusnya pula. Semasa musim perayaan, Ahmad ingin menyediakan air minuman yang banyak. Okey, dia nak sediakan air yang banyak. Antara berikut kaedah manakah yang dapat membantu Ahmad menyediakan minuman dalam masa yang C atau D? 1 dan 4. Ini adalah soalan aplikasi. D. 1 dan 4. Orang D. lain jawapannya apa? D. Okey, sekarang kita tengok D. air panas. D. D. Okey, menggunakan air panas betul. Jadi, yang tak ada nombor 1 ni kita tolak awal-awal. Kita singkirkan awal-awal. So, kita ada pilihan sama ada 2 atau 4. Jadi, kita baca 2 dan 4. Menggunakan gula kasar, tak berkait. Jadi, yang ni pun salah. Yang tinggal adalah D. So, kita tengok D. Mengacau larutan dengan lebih laju. Betul. Jadi, jawapan dia D. D. pandai. Okey, sekarang kita bergerak ke bahagian B dan subjek dan C. Okey, sekarang cikgu persilakan cikgu Syuhada untuk menerangkan bahagian B. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Balik semula. Okey, bahagian B dan C ni soalan subjektif. Jadi yang pertama sekali bila soalan subjektif, kamu kena tahu arahan soalan dengan kehendak soalan. Macam mana nak tahu? Sama juga macam objektif, kena garis kata kunci apa yang dia nak. Jadi contenglah kertas soalan tu. Jangan biar dia bersih. Sebab biasa kalau kita manusia ni, kita cepat cuai lah kalau kita tak garis. Kena tengoklah apa dia nak. Nyatakan ke, wajarkan ke. Yang ni kena tahu. Baru kita boleh jawab. Yang kedua, kena rujuk markah. Kalau soalan tu 2 markah, maksudnya dia nak 2 perkara. Okey, kalau soalan tu 3 markah, 3 lah benda yang dia nak. Kena ikut soalan, markah soalan tu. Untuk tahu berapa jawapan yang diperlukan. Okey, kalau ada soalan terus tanya. Tulis jawapan dengan istilah sains yang tepat. Maksudnya kena ada istilah sains. Jangan jawab secara umum. Contoh, pelajar A mengalami kegemukan. Yang tu tak berapa tepat lah. Kena sebutlah mengalami obesity. Istilah sains. Okey, boleh clear Boleh. Kemudian tulis jawapan ayat lengkap. Lengkap, ringkas, padat, tepat. Bukannya melerit. Sebab ni sains bukan bahasa Melayu. Okey, seterusnya. Setiap rajah yang ada dalam soalan, dia ada maklumat yang sangat penting untuk jawab soalan tu. Jadi mesti teliti dengan betul-betul apa je rajah ataupun graf yang diberikan. Nanti kita tengok dia punya contoh soalan. Okey, maksudnya setiap perkataan yang dalam soalan tu lead kepada jawapan. Ada jawapan kat situ. Kena pandai tengok. Okey, ini contoh kata kunci subjektif. Okey, boleh tengok ni. Bahan-bahan ni cikgu akan bagi kemudian. Tak ada masalah. Jadi tak payahlah salin. Kamu tengok betul-betul. Kecuali benda yang sangat penting. Kalau soalan tu tanya, apakah yang akan berlaku? Jelaskan. Lepas tu dia letak 2 markah. Contoh. Jadi apakah yang akan berlaku ni adalah ramalan lah. So kamu kena ramal apa yang akan berlaku 1 markah. Penjelasan mesti 1 markah. Dia macam tu. Fakta, penjelasan. Fakta, penjelasan. Kalau kesan pun sama. Akibat lepas sesuatu. Apakah kesan jika pelajar ini memakan burger selama 6 hari? Contohlah. Jadi akibat dia kena terangkanlah. Akibat dia 1 markah.
huraian 1 markah kalau 2 markah. Kalau 3 markah, akibat dia 1 markah, huraian 2 markah. Macam tu. Okey, faham tak? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, Jelas. fungsi. Fungsi ni tugas dengan kerja lah macam biasa. Apa fungsi mitokondrion, apa fungsi dinding sel, macam tu. Okey, kalau terangkan, kataan terangkan dalam soalan, kena ada fakta 1 markah dan penjelasan untuk markah selebihnya. Kalau 3, 2 penjelasan lah. Kalau 2, 1 penjelasan. Okey 1 tambah 1 macam tu. Tak faham tolong tanya sebab saya kena laju sikit sebab soalan banyak Terangkan kepentingan. Kepentingan ni maksud dia kebaikan. Kalau dikata terangkan keburukan, keburukan lah. Kalau dikata terangkan kepentingan, kebaikan. Ada fakta dan ada kebaikan. Okey? Kalau dikata terangkan kaedah, contoh terangkan kaedah kaedah penanaman pokok menggunakan batang contoh. Kena sebutlah dia punya cara-cara dia dan fakta dia. Tak apa yang ni nanti simpan dan tengok balik. Okey, yang penting kita tengok contoh soalan kejap lagi. Kalau ada soalan jelaskan perbezaan, maksudnya diminta hanya perbezaan sahaja. Perbezaan antara dua benda lah A dan B. Lepas tu diminta penjelasan. Okey. Kalau diminta perbandingan. Yang ni kadang-kadang pelajar tak jelas Kalau minta perbandingan, perbandingan mesti kena ada persamaan dan perbezaan. Jangan letak perbezaan sahaja atau persamaan sahaja, salah. Dia kena ada persamaan dan perbezaan. Kalau disebut banding beza pun sama. Banding beza mesti ada persamaan dan perbezaan dan penjelasan lah. Okey. Jangan sebut perbezaan je, kurang markah. Okay, next. Wajarkan. Soalan wajarkan. Soalan wajarkan ni biasanya dia akan bagi 2 pilihan. A dan B. Contoh, manakah pilihan makanan yang lebih baik? Nasi atau bubur? Contoh je lah. Jadi contoh kamu pilih nasi. Kamu pilih nasi, boleh, tak ada masalah. Wajarkan ni pilih je mana-mana pilihan kamu. Kamu pilih nasi. Lepas tu kamu kena nyatakan pilihan kamu nasi dan sebab apa kamu pilih nasi. Itu wajarkan. Kalau kamu pilih bubur, boleh pilih bubur. Tapi lepas tu nyatakan sebab apa kamu pilih bubur. So kalau soalan wajarkan ni biasanya dekat belakang-belakang tu. Markah dia banyak sikit lah. Kena nyatakan pilihan kamu apa dan sebab apa kamu pilih pilihan tu. Tu wajarkan. Okey. Reka bentuk alat ataupun soalan reka cipta. Okey, soalan reka cipta ni kena reka sesuatu dari bahan yang dia bagi. Yang ni nanti kita tengok contoh soalan. Contoh kalau dia bagi gam, kertas, contoh je lah. Dengan straw. Reka model, contoh model kotak ke apa ke. Jadi kamu kena guna semua alat ni. Wajib guna semua alat ni. Reka satu bentuk model, lukis. Dan lukisan kamu wajib ada label. Lukisan dapat 1 markah. Lepas tu penjelasan tentang model kamu ni akan dapat lagi 2 markah. Itu soalan reka cipta. Kejap lagi tengok dia punya contoh. Okey, rekaan, kena ada penjelasan, kena ada hasil. Okey, berikan pendapat berdasarkan rajah atau pola. Berikan pendapat ni, kamu kena berikan pendapat kamu berdasarkan rajah yang ada kat situ. Okey? Jadi kena nyatakan pemerhatian lah. Pemerhatian maksudnya apa yang kamu nampak daripada rajah tu. Contoh paling mudah, dia buat macam ni. Contoh, kadar pencemaran. Okey, lepas tu tahun. Contoh So, kamu nampak kadar pencemaran ni, dia meningkat. Ini yang kamu nampak dalam rajah. Meningkat dari tahun ke tahun. 2020, 2021, macam itulah. Okay. Jadi ditanya berikan pendapat. Jadi pendapat kamu ni, kamu kena cakap lah yang kamu nampak dalam rajah ni. Kadar pencemaran meningkat dari tahun 2020 hingga 2021. Itu nama pendapat. Lepas tu kalau diminta penjelasan tentang pendapat tu, kamu kena nyatakanlah penjelasan apa, sebab apa, semua tu lah. Okay, cikgu laju ke? Tak. Okey, cikgu. Boleh faham tak? Boleh. Faham cikgu. Okay. Proses ni urutan kejadian.
urutan kejadian. Maksudnya kalau dia kata bagaimana proses proses pencernaan di duodenum berlaku. Contoh, kamu kena nyatakanlah mula-mula pankreas merembeskan enzim bla bla bla. Kemudian hempedu merembeskan apa bla bla bla. Lepas tu apa yang terjadi, pencernaan apa yang berlaku. Itu masuk proses. Kamu kena buat macam cerita urutan kejadian. Tapi soalan proses ni jarang lah. Okay, ini contoh je lah kata kunci dan apa yang kamu perlu buat bila kamu jumpa kata kunci. Okay, clear? Clear cikgu. Okay, kita pergi contoh soalan. Bahagian B. Okay, are you ready? Ready lah. Tak kira lah ready kita. Okay, tengok. Ini contoh soalan bahagian B. Kenapa cikgu cakap soalan bahagian B ni dia adalah subjektif mudah. Mudah maksudnya kalau kamu baca buku, kamu boleh jawab. Itulah maksud mudah. Faham? Contoh, ni contoh soalan bahagian B. Simple je. Dia suruh pilih istilah yang betul. Buatkan dia punya kata kunci istilah yang betul untuk pernyataan di bawah. Dia dah bagi jawapan dah. Jawapan dah ada kat sini. Senang ke tak senang? Senang kalau baca. Kalau tak baca tak tahulah. Betul tak? Lepas tu dapat ni. Kamu pun isilah dalam ruang kosong. Okey, tengok apa jawapan dia. Protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam salur darah. Apa dia? Antibody. Okey, ni jawapan kamu ya. Senang kan? Senang subjektif ni. Mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Patogen. Patogen. Jadi, saya punya petua lah. Kalau subjektif mudah ni jangan salah. Kalau boleh jangan salah. Jangan hilang markah sebab benda-benda macam ni. Lagi Okey, satu ni nampak. ejaan kena betul Ya sebab dia betul. dah bagi. Yang tu satu betul. Kalau kita tulis dalam bahasa Inggeris boleh ke? Boleh. Untuk PT3 boleh pilih bahasa apa yang kamu nak jawab. Kalau kamu jawab BI, BI je lah. Kalau jawab Melayu, Melayu je lah. Kalau tak ada jawab masalah. BI satu kertas tu kena BI ke apa? Yang tu Cikgu Munirah. Dia dah ada sebut hari tu kan tak boleh campur-campur sepatutnya. Tak Dalam boleh satu campur. ayat yang saya dengar dalam satu ayat tak boleh campur, tapi better awak jangan campur satu kertas tu, jangan campur lah. Ni jawapan dia. Antibody dengan patogen. Okay, next. Tengok bila dia kata, contoh dia kata tick right. Tick betul pada pernyataan yang betul tentang keimunan aktif dalam ruang yang disediakan. Okay. Sekarang ni tengok markah dia berapa? 2. Okay, 2. Dia minta 2 je lah. 2 je correct statement. Jadi jangan kamu tanda 3 pula. Contoh nak tibai kan. Tandalah semua betul. Nanti 2 ni betul dapat markah. Salah, bukan macam tu. Cara dia, kalau lah dia tahu budak akan buat macam tu, kalau kamu tanda semua betul, dia akan kira WCR. Iaitu wrong, cancel, right. Wrong, cancel, right ni yang salah akan tolak yang betul. Maksud dia nak 2 jawapan. Student ni buat 3 jawapan. Dia lebih 1 jawapan kan? Lebih 1 jawapan. Jadi 2 markah penuh tadi tu dia akan tolak 1 markah yang terlebih tanda. So dia akan dapat 1. Maksudnya dia tanda betul, patutnya dia dapat 2 lah. Tapi sebab dia tanda semua, dia dapat 1 je. Disebabkan dia terlebih tanda 1. Faham? Kalau benda tu 3 markah, kamu tanda 4, maksudnya markah kamu akan jadi 2. Macam tu. Okay? Tak faham tanya. Lagi satu. Bila dia minta tanda right, kamu jangan buat right pangkah macam ni. Salah. Dia minta tanda right, right sahaja. Faham? Jangan kamu pandai-pandai pula tanya, cakap yang ni salah ni. Tak payah. Tak payah, dia tak perlu pun. Okay? Ikut arahan soalan. Satu lagi, pernah juga ada student buat, orang suruh tanda right, tapi dia buat benda lain. Dia tulis betul. Ataupun dia tulis true. Yang ni tak boleh jadi PT3 ni dia wajib untuk ikut arahan soalan. Kalau dia suruh tik-tik lah. Kalau dia suruh buat bintang, buat bintang. Faham? Faham cikgu. Okay, sekarang apa jawapan dia ni? Mari tengok. Okay, keimunan aktif maksudnya keimunan yang mana? Dia peroleh daripada bila seorang tu sembuh. Betul ke salah?
Kek Munai, aktif ni yang betul. kita dapat sendiri tau. Diperoleh apabila sembuh daripada penyakit. Okey, sembuh, dapat sendiri. Aktif ni kita dapat sendiri. Okey, lagi. Kek Munai ini adalah sementara dan tidak kekal lama. Tak. Salah kan? Tapi jangan letak salah kat sini tau. Jangan. Biarkan kosong. Okey, sistem imunisasi bertindak balas melalui penghasilan antibodi, betul? Betul. Okey, betul. Macam tu lah okey, cerita dia. Kalau lah tiba-tiba kamu tanda satu je, yang lain tak tanda, dapatlah satu markah. Faham? Okey. Okey, yang ni. Tapi kalau tanda kat tempat yang salah tak dapat lah. Okey, yang ni dah jawapan dia betul lah kamu buat tu. Kadang-kadang soalan yang bahagian B ni dia bagi dalam bentuk macam jadual macam ni. Jadi disuruh letak je lah apa benda jawapan dia. Contoh rajah ni menunjukkan jenis zarah-zarah yang berbeza P dan Q. Tuliskan P dan Q dalam kotak yang disediakan. Atau molekul. Mana satu atom, mana satu molekul. Q atom. Q atom, P molekul. A molekul. Sebenarnya kalau tengok soalan ni macam tak berapa tepat sangat. Sebab dia letak ni berdekatan tau. Bila dekat ni jadi molekul sebenarnya. Sepatutnya dia kena letak atom ni jarak-jarak. Faham kan cikgu cakap apa? Ni. Dia ada juga soalan macam ni. Soalan bulat-bulatkan macam ni. So subjektif bahagian B ni senang Senang kan? Okay, tengok. Satu kaedah pengasingan. Jadi apa yang boleh diasingkan menggunakan kaedah ini? Bulatkan mana? Pasir dan air. Pasir dan air lagi. Air lumpur. Air lumpur. Kena bulatkan berapa? 2. Sebab markah dia 2. Okey, faham? Betul jawapan kamu. Ni. Okey, pandai. Okey, bagus. Ni soalan yang saya ambil ni MRSM Maksudnya, okey. Ada juga soalan macam ni. Soalan yang dia suruh garis-garis ni. Lengkapkan pernyataan berikut mengenai gelombang bunyi. So, kamu garis je lah jawapan yang betul. Okey. Garis mana-mana ni lah. Kalau garis yang atas-atas lah, bawah-bawah lah. Okey, tengok jawab dia punya soalan. Langsir adalah pemantul atau penyerap bunyi yang baik. Yang mana satu? Penyerap. Okey, penyerap. Okey, bunyi yang nyaring dan kuat menghasilkan amplitude ke frekuensi? Amplitude. Tiba je lah amplitude. Okey. Pepejal ke cair memindahkan bunyi dengan cepat? Pepejal. Pepejal Okey. Desibel ke hertz? Unit bagi frekuensi gelombang bunyi. Hertz. Okey, kita tengok jawapan kamu betul atau tidak. Okey. Penyerap, amplitude, pepejal, hertz. 1, 2, 3. Betul lah. Mantul Pak Abu. Mantul Pak Abu. Betul 4. Berapa markah? 4. So kena ada 4 jawapan. Jelas anak-anak? Jelas. Okey, ramainya anak. Ni kalau jenis soalan macam ni tadi kita dah belajar yang tadi tu dia tik kan? Tik. Dia minta dia ada 2 markah so kena ada 2 tik, betul? Alamak. Betul. Dia ada 2 tik. Tapi soalan macam ni dia kata padankan sumber bahan buatan manusia dengan jenis radiasi. Okey. Dia suruh padankan 3 ni tau. 3. Tapi markah dia 2. Faham tak soalan macam ni? Adakah kamu kena padankan 2 atau padankan semua? Semua. Kamu kena padankan semua. Sebab dia bukannya tik pilih mana betul lah. Yang ni dah betul lah ni. Kamu kena padankan pada jawapan dia je. So kena tik semua. Sebab ada juga pelajar bila nampak macam ni, nampak 2 markah, dia tik 2 je. Dia tik 2, dia padankan 2 je. Dia padankan 2 sahaja. Sebab dia ingatkan ikut markah, padahal tak. So apa jawapan dia ni? Ni microwave. Mana satu? Tiba je lah ni bab 8 kan? Dah belajar belum? Belum, tak masuk lagi. Okay, saya buat je lah ni. Betul. X-ray atas. Ionis. X-ray Yes, Mayonis. Ion. Mayon. Okay, mentol. Tidak mengajar. Tidak. Okay, mari kita lihat. Setara budak MRSM tak ni? Okay, tengok. Ni So, tengok jawapan. Betul. Betul Pak Abu.
Yelah Pak Abu mana tu. Okey. Jadi cara pemarkahan dia 3 betul, 2 markah. Itu cara pemarkahan dia. Kalau kamu 2 betul, 1 markah. Kalau Kalau kamu satu 1 betul, kosong. Kosong. Yes. Ini cara pemarkahan dia. Cikgu bagi tahu. So kamu tahu nanti. Maksudnya tak gunalah betul 1. Dapat kosong. Dia nak budak tu at least betul 2. Okey, bahagian C. Bahagian paling horror sekali. Mengerikan. Kalau saya lah, mengerikan nak tanda. Tapi kalau setengah-setengah kes, seronok juga tanda ni. Sebab biasa kosong je markah. Okey, bahagian C. Membawa markah paling banyak. 60 markah. Daripada 100 tu, 60 markah. Okey, sebab tadi A 20 markah, bahagian B 20 markah, bahagian C paling banyak 60 markah, tapi bahagian ini dah paling sikit pelajar dapat markah. Kenapa? Sebab dekat sini soalan paling sukar pun kat sini, soalan kebat pun banyak di sini. Okey, soalan panjang semua duduk sini. So menyebabkan pelajar tak nak baca, so dia tinggal kosong. Okey, so saya bagi tahu suka biskut tu, geram pula tengok. Okey, so awak kena make sure bahagian C ni awak kena jawab sebanyak yang boleh. Walaupun awak rasa sangat susahnya kebat ni ada banyak isu semasa. Yes, dia memang banyak isu semasa kat sini. Kehidupan seharian awak banyak masuk dalam ni. Awak kena setkan minda awak tu, awak kena jawab sebanyak yang mungkin. Okey, walaupun susah cari juga. Jawab sebanyak yang mungkin, jangan tinggal tempat kosong. Okay, so kita tengok contoh-contoh soalan bahagian C. Sebab tadi tips dia sama je dengan bahagian B. Yang macam Cikgu Syuhada cakap tadi, Cikgu Syuhada dah sentuh tips tadi. Soalan wajarkan macam mana nak jawab, perbezaan macam mana nak jawab, persamaan macam mana. Okay, Cikgu Syuhada dah sentuh, so saya tak sentuh dah. Saya terus pada contoh soalan lah ya. Okay, ini contoh soalan. Macam Cikgu Syuhada cakap tadi, pastikan awak baca kehendak soalan dan gariskan keywordnya. Okey. Soalan bahagian C, dia memang macam ni. Dia akan bagi awak satu stimulus, gambar ke, jadual ke, penyataan ke, iklan ke, and then bawah dia akan ada anak-anak soalan. Okey. Rajaan 6.1 di bawah menunjukkan proses pengekstrakan besi daripada biji besi. Walaupun gambar dia awak tak faham, mula-mula tengok gambar tak faham, awak baca ayat kat atas ni. So kat atas ni dah menerangkan gambar itu berkenaan apa. Okay. So proses pengekstrakan besi daripada biji besi. Ingat ke tak lagi awak ni benda ni? Okey, kita terus pergi soalan 1. Nak tengok awak ingat lagi ke tak? Nyatakan produk yang terhasil daripada proses pengekstrakan ini. Ni form 3 ke? Form 3 kan? Form 3. Form 3. Buku tab bawa tak? Buku tab buka. Produk apa ni? Dia kata pengekstrakan besi daripada biji besi. Jadi produk dia apa? Produk hasil. Produk tu hasil lah. Besi ya? Betul ya, makasih. Siapa jawab? Ada jawab kan? Tak dengar tadi. Haziq. Haziq jawab apa? orang Jepun. Dia jawab apa? Dia jawab besi. Besi. Tak Hilang dah Haziq. Kurang pendengaran. Haziq jawab besi. Okey. Nyatakan satu benda asing dalam biji besi. Benda asing apa? Benda asing lah. Benda asing. Pasir. Benda asing. Sangat. Biji Pasir besi nak yang awak dapat tibai tu. apa pasir? Pasir. Okey, dia tibai. Pasir. Tak apalah, nama pun cuba jawab kan. Okey, kita tengok. Benda asing tu maksudnya benda yang kita tak nak lah dalam biji besi tu. Bila kita dapat biji besi tu, ada benda tu. Okey, so kita tak nak benda tu tapi dia ada sekali. Itu benda asing. Tuliskan satu persamaan bagi penguraian batu kapur. Batu kapur awak tahu tak nama saintifik dia apa? Dia memang bahagian sini banyak krik-krik. Sebab dia lupa. Kalsium karbonat. Cikgu pula jawab. Itu cikgu ke belajar? Bagus ya Nur Syuhada. Sebab tu kena ada buku teks. Siapa tak ada buku teks sekarang pergi ambil sekarang buku teks awak. Tak seronok belajar. Sebab klik-klik sangat tiba semua pengsan. Sebab
kita sambil-sambil ulang kaji. Time ni lah kita nak ulang kaji. Sebab awak pun nak ulang kaji kat rumah memang tak lah kan. Kalau orang ulang kaji tu adalah yang malas tu, time ni lah kita nak ulang kaji. Nama saintifik bagi batu kapur ialah kalsium karbonat. Persamaan perkataan ni tahu tak apa dia? Nama saintifik. Yang Tambah-tambah macam apa ni. dia? Yang macam dalam kimia. Oh. Nanti awak belajar, awak ambil kimia tahun depan kalau masuk 4 sains, awak akan banyak jumpa persamaan perkataan. Persamaan perkataan ni dia mula-mula dia akan ada mula-mula sekali bahan dia and then akan jadi hasilnya apa. Itu persamaan perkataan dalam bentuk perkataan. So maksudnya dia tanya awak persamaan perkataan bagi penguraian batu kapur. Maksudnya batu kapur selepas diuraikan jadi apa? Okey, so saya dah tulis batu kapur tu adalah kalsium karbonat. Selepas diuraikan dia akan jadi apa? Belajar tak? Ni form 3 ni. Belajar, dia orang tak ingat tu. Buka Dia buku akan teks, jadi? muka surat 139. Muka surat Ingat apa? ada satu bahan hasil, ada satu gas. Cepat korang. Pecahkan kalsium karbonat tu. Saya dah tulis kalsium. Pecahkan karbonat. Cikgu, Karbon. Ya. kalsium oksida. Kalsium. Okey, bagus. Kalsium Kalsium oksida oksida, dan okey. apa? Gas. Dia mesti ada satu gas, satu Gas hasil. dia. Karbon dioksida. Kalsium dioksida. Okay, nice. Karbon dioksida. Bagus. Okey, soalan saya. Boleh tak awak nak tulis karbon dioksida tu CO2? Boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh pula. Tak boleh. Tak Jawapan dia, boleh. alamak. Boleh. Jawapan dia tak boleh. Sebab dia perkataan. sebab ditanya persamaan perkataan. So ini jawapan tadi. Yang Haziq jawab tadi betul. Iron tu maksud dia besi. Dan satu Tahniah, lagi Haziq. karbon dioksida. Sebab hasil gas pun boleh diterima. Sebab ditanya produk di akhir reaction tu ada gas dengan besi. Dua-dua pun boleh betul jawapannya. Okey. Benda asing tadi, jawapan dia pasir boleh diterima. Ada pasir kat sini. Sand, carbon boleh diterima. Slag ni apa? Cikgu Syahda? Sangah. Tanah. Sangah. Okey. Tanah, pasir dan karbon. Okey, boleh Jadi diterima. yang jawab sangah dengan pasir tadi betul lah. Gitu. Tahniah. Kelas mana tu? Okay. Nak claim topes. Kalsium karbonat. Yang tadi saya cakap, kalsium karbonat akan jadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Ini dalam BI lah, waktu dalam BM tadi dah betul lah. Okay. Ni Suhaila jawab betul tadi. Ataupun boleh juga awak tulis nama kampung dia tadi, Batu Kapur, nama kampung saya panggil. Batu Kapur boleh juga sebab dia tanya soalan Batu Kapur tadi kan. Diuraikan jadi apa? Kapur tohor. Kapur tohor. Yes, terima kasih. Cik tulis. Ingat kapur baru sih. Okey. Dia kapur tohor campur dengan air baru dia jadi air kapur begitu. Ya betul. Okay. So boleh tulis dua-dua nama kampung dia boleh, saintifik pun boleh. Alamak, Okay, sekejap. next soalan dia. Dia tanya karbon dia guna dalam pengekstrakan tadi dia guna karbon untuk ekstrak besi dan timah. Boleh tak dia nak guna karbon untuk ekstrak aluminium daripada bijinya? Jelaskan. So bila jelaskan maksudnya dia nak dua benda kat sini. Ini soalan bagi penjelasan ya. Satu dia tanya boleh tak? Yang kedua dia tanya jelaskan. So sebab tu dia bagi dua markah. Okey. So awak jawab boleh ke tak satu markah, jelaskan satu lagi markah. So jawapannya boleh ke tak? Tidak. Aluminium. Tak. Tidak jawapan Tidak. awak. Jawapan apa? Hasya. Hasya jawab tidak. Why? Kenapa? Sebab aluminium lebih reaktif daripada karbon. Very good. Very Kelas good. topes kan? Bagus.
Bagus By kelas Duri. Cikgu Syahada. Baiduri kelas aku juga. Bagus kelas Cikgu Syahada. Okey. Tidak kerana lebih tinggi dalam siri kreatifan dia. Karbon tu lebih tinggi daripada aluminium. So tak boleh. Kan aluminium lebih tinggi daripada karbon, terbalik. Aluminium. Aluminium. Aku Aluminium lebih tinggi. aluminium lebih tinggi kedudukan dia kan. Tak apa, nanti ada jawapan dia kat sebelah. Okey. Saja je Okay, lah. teruskan, Nak nak bagi teruskan. awak ngantuk. Awak kan ngantuk. Okey, so yang ni yang pelajar selalu hilang markah. Sebab dia jawab satu je tidak. Lepas tu dia tinggal. Okey, so Ellie awak kena explain kenapa. Tapi kalau awak tak tahu langsung, jawablah satu pun tak apalah. Jangan tinggal kosong. Jangan Okey. tinggal kosong. Yes. So ingat bahagian C ni paling banyak menyumbang markah. So please jawab sebanyak yang mungkin. Okey, C. Yang ni soalan kebat. Bila soalan kebat, awak kena berfikir di luar kotak awak lah. Dalam buku teks pun tak ada. Okey, aktiviti perlombongan yang tidak dirancang dengan baik menghasilkan lombong terbiar. Lombong terbiar tahu kan? Dia air banyak, dia macam tasik tu. Tu lombong terbiar yang berbahaya dan mencacatkan pemandangan. Cadangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memelihara kawasan perlombongan ke arah pembangunan yang lestari. Okey, tak payahlah awak baca pening-pening apa ke arah pembangunan lestari tinggi sangat aras dia tu cikgu. Tak payah, awak tengok dia suruh cadangkan apa. Cadangkan usaha-usaha je untuk memelihara kawasan perlombongan. Awak bayangkan awak ni kerajaan. Okey, ada kawasan perlombongan terbiar. Tak guna dah perlombongan tu, dah habis dah. Semua biji besi dah habis dah. Okey, so tertinggal kosong kat situ. Okey, so awak kena sebagai kerajaan, okey, tanah awak tu dah tak cantik, dah dilombong kat situ, dah dikorek kat situ. Apa awak nak buat dengan kawasan itu? Ada tak cadangan? Sebab dia kebat, bila kebat tak apa. Janji jawapan dia logik, dia boleh diterima. Lombong terbiar tu nak buat apa? Nak tanam pokok ke apa ke? Cuba fikir. Lombong terbiar tu macam tasik lah, dia memang ada kawasan air. Awak rasa kita boleh buat apa dengan kawasan yang ada air macam tu? Buat kolam itu. Memancing. Cantik. Pertanian boleh ke jadikan tempat pancing? Ikan boleh duduk lah kalau ada. Kan? Boleh. Boleh, dia jawapan dia asal logik je. Okey, apa cadangan tadi? Buat kolam pancing. Si minat mancing Kena cakap dulu bela ikan apa-apa buat kolam pancing macam tu. Sebab ikan tak ada dalam tu, kena bela dulu. Okey. Boleh ditebus untuk kegiatan pertanian dan rekreasi. Terima kasih Christina Arisha. Belian ni belian. Semua nak print. Kawasan rekreasi. Yes, boleh buat kawasan rekreasi. Sunway Lagoon. Sebab tasik kan dia boleh buat tasik. Rekreasi tu mana-mana taman lah nak buat tempat Taman jogging Tasik tu boleh Masuri. Okey. Yes. Tadi dia buat pertanian. Pertanian boleh tak? Pertanian boleh kot sebab tu sumber air kan? So boleh buat pertanian kat situ. Kalau dia suburkan balik tanah tu boleh je. Boleh. Pertanian boleh. Tempat pelancongan sama lah tu rekreasi boleh. So awak okey je jawab soalan kebat. Maksudnya saya kena keluarkan dulu kotak awak tu dari otak awak tu baru awak boleh jawab. So kena ingat kebat apa-apa jawapan yang wajar. Okey, yang logik. Jangan buat tak logik pula. Kawasan Iron Man turun ke tak boleh lah. Yang logik saja Suka Samina. Next, Cikgu Syut. Kita tengok jawapan. Ni jawapan. Okey, betul jawapan tadi. Tidak, aluminium berada di atas karbon dalam siri keaktifan logam. Yang C tadi, ni contoh jawapan. Okey, contoh jawapan. Menanam lebih pokok untuk kawasan betul lah pertanian kan? Menjadikan kawasan taman rekreasi atau taman tema pun boleh. Membina kawasan perumahan pun boleh. Ni jadi kawasan perumahan yang mahal tau sebab dia ada kawasan tasik. Dia macam tasik, tanah-tanah pokok sikit. Bina kawasan perumahan situ, jadi mahal kawasan tu. So jawapan-jawapan awak tadi pun boleh diterima. Okey, terima kasih. Bagus. Next. Kita tengok contoh soalan beri sebab. Baru je habis ni. Beri sebab penjelasan dan terangkan. Okey. Mula-mula bila tengok gambar pastikan awak baca juga yang dia bagi kat atas tu. Okey. Rajah 7.1 menunjukkan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.
Sebab in case awak tak tahu gambar tu apa, silalah baca kat atas tu. Dalam kat atas tu dia bagi tahu tu gambar apa. Okey, namakan R dan T. Awak tengok R. Senang Transformer. Transformer. Yes, Transformer very good. apakah? Transformer apa? Injak naik. Naik. Injak naik. Turun. Injak. Ya, turun ke naik? Saya dengar turun, naik. Naik. Injak naik. Injak Okey, naik. Bagus. Sebabnya awak tengok Bagus. yang masuk 11 kV. Bila lalu dekat R, dia jadi 132 kilovolt. Means makin naik. Daripada 11 pergi 132. So confirm lah dia transformer injak naik. Kalau jawab transformer je salah. Okay. Transformer saja salah. Sebab T tu pun dia tanya lagi T. Kalau dia tanya satu tak apalah, ni tanya R dan T. T apa dia? Transformer injak turun. Transformer injak turun. Pandai. Okey. Pandai. Dia tak tanya kenapa. Kalau disuruh jelaskan awak kena cakap lah. Sebab yang sebelum melalui T tu 132 kilovolt. Bila dah melalui T dia turun jadi 33 kilovolt. So dia transformer injak turun. So kalau dia tak tanya penjelasan tak payah. Kalau dia suruh tanya penjelasan bagi tahu macam tu. Okey. Soalan nombor 2. 7A2. Mengapakah kawasan perumahan berdekatan kawasan S mempunyai nilai komersial yang rendah? S tu apa? Macam Cikgu Syuk cakap tadi, bila soalan penjelasan ni, make sure akan kena ada fakta. So bila ada fakta, kalau boleh awak namakan dulu S tu apa. Rangkaian? National Grid. elektrik tu. Grid National. Nasional. Okay. Kalau terbalik boleh tak rangkaian National Grid? Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab dia nama khas. Nama khas tak boleh. Okay, sebab memang nama dia khas macam tu, so awak tak boleh tukar Rangkaian Grid National, bagi tahu kalau boleh bagi tahulah. S tu rangkaian Grid National. Jika perumahan dibina berdekatan rangkaian Grid National ni, kenapa komersial dia rendah? Komersial rendah maksud dia harga dia rendah lah. Okay, tak ada orang nak duduk kat situ. Kenapa? Kelas belian Ruby Delima saya ajar itu ni. Kenapa S? Rumah dia bahaya kalau duduk tepi dekat dengan rangkaian Grid National. Kenapa? Krik. Kuat. Ada radiasi. Kuat. Yeah. Radiasi jenis apa tahu tak? Radiasi ada banyak. Radiasi apa yang kalau tempat elektrik ni? So saya bagi clue tu satu huruf. Siti Nadirah, yes. Arus elektromagnet tinggi. Yes. Elektromagnet. Tu keyword dia. Elektromagnet tinggi. Kenapa kalau tinggi dia bahaya kat badan awak? Dia menyebabkan apa? Badan Cancer? Tu dah dia punya penjelasan tau. Penjelasan ni ada satu-satu. Kenapa menyebabkan apa? Apa benda yang bahaya tu dan menyebabkan apa? Yes, menyebabkan kanser. So 3 markah. Elektromagnet tinggi, kawasan voltan tinggi, tu semua boleh disebut fakta. Okey, penjelasan dia menyebabkan kanser. Ataupun nak cakap elektromagnet boleh diserap oleh badan dalam lama-kelamaan menyebabkan kanser pun boleh. Awak jangan cakap akan mati. Saya paling pantang jawapan akan mati Dalam sains dia tak mati terus. Awak kena bagi tahu kenapa. Memanglah kanser tu menyebabkan kematian. Awak kena bagi tahu kenapa yang menyebabkan kematian itu. Alright? Okey, tu jawapan dia. Betul jawapan awak tadi. Transformer tu betul. Yang tu berada di bawah pencawang terdedah pada voltan tinggi, betul. Medan elektromagnet tinggi, betul. Bahaya pada kesihatan, betul. Tapi awak jawab dengan spesifik kanser pun betul, lagi bagus. Okey. Awak jangan cakap tempat ini mahal kerana ala-ala Eiffel Tower duduk tepi tu. Saya belasah awak nanti. Dia memang macam Eiffel Tower tapi dia bahaya Okey, next. Okey, ini soalan pengiraan. Okey, ada beberapa tips yang awak kena tahu dalam soalan pengiraan. Silalah jawab soalan ini kerana biasanya dia akan bagi formula kat awak. Okey, awak tak payah penat-penat nak hafal formula sebab biasanya dia akan bagi formula, awak masukkan saja nilai dalam formula itu.
Okey. So soalan dia jangan malas baca atas itu. Sebab biasanya ke atas pun ada dia punya panggil apa Hint. Maklumat. Maklumat, yes, maklumat. Ke atas lagi, atas pada gambar tu. Puan Aminah menjual biskut. Beliau selesai membakar biskut dalam tempoh 3 jam. Yes, ada satu maklumat kat situ. So make sure baca habis atas sampai bawah Tempoh 3 jam bakar biskut. So ketuhar dia bagi maklumat 2 kilowatt dan 240 volt. Okay. So hitungkan tenaga yang digunakan oleh ketuhar. So tenaga dia dah bagi formula. Tenaga sama dengan kuasa darab masa. Awak punya tugas cari kuasa dan masa saja. Kuasanya yang mana? Ada dua tu. 2 kilowatt dengan 240. Mana satu? 240. 40 voltan. 240. Saya dengar 240. Saya dengar 2. Mana satu kuasa? 240 voltan. 2 kilowatt. Okey, Ya, jawapan dia Adlan betul. Oh. 2 kilowatt. 2 kilowatt. Yang 240 volt tu voltan sayang. Itu bukan kuasa. Baik, Itu Lelang. voltan. Okey, Baik, tak apa atau kita plus. belajar. So lepas ni awak kena tahulah. Watt ni baru kuasa. Watt ni baru kuasa. Volt adalah voltan. Okey. So 2. Untuk kuasa 2 darab masanya yang mana? 3 jam. 3 jam. Sebab dia dalam kilowatt, masa dia dalam jam Kalau dalam watt, masa dia dalam saat Cikgu Syahda. Saat. Kalau dalam watt, saat. Dia yang kos elektrik memang kilowatt jam. Yes. Kalau kos elektrik awak kena tukar jadi kilowatt dan jam. Okay, kalau nak kira elektrik. Alright, 2 darab 3 berapa? 6. 6 kilowatt jam. Okay. 6 kilowatt jam. Ataupun kWh. Hafal bahasa Inggeris sihir, hafal sihir. Soalan saya. Kalau salah unit, salah tak awak? Salah. Awak tulis KW saja. Salah tak? Salah. Salah. Yes. Kalau salah unit, salah. Okay, so make sure awak tulis unit yang betul. Ataupun betul tak kita kalau tak tahu tak payah tulis unit? Betul tak? Yes, betul. Kalau awak kamu tak tahu jenis, unit tu apa? kalau kamu blur, kamu tulis 6 je. Betul. Kalau tak sure, Dia tulis 6 saja. tak tahu unit, tak ada unit masih dikira betul kalau nombor tu betul. Tapi kalau unit salah, salah. Yes. Ya. So ingat kalau confident dia tulis unit tu. Kalau tak confident tak payah tulis. Biarkan 6 macam tu saja Jangan tulis 6 cm pula habis. Rugi. Betul. Kira betul tapi salah. Alright, so next. Catat ya tadi. Unit kena betul, kalau tak tahu tak payah tulis. 1 markah cara kerja, 1 markah jawapan. Markah untuk jawapan. 2 markah. Kenapa Dina? Dina angkat tangan kenapa? Okay, tanya. next. Terbalik. Tulis terbalik. Balik macam mana tu? Kalau H kat depan, KW kat belakang. Tak Wow. boleh. Yang tu dia jadi unit baru lah. Dia di unit baru. But memang unit dia KWH. KW jam. So tak boleh. Sebab dia pun tulis kuasa kat depan. Kuasa darab masa. So kuasa tu kena duduk depan. KW. Baru masa H. Alright. Boleh Ada lagi soalan? Oh, maksud pelajar tadi tu maksudnya dia cakap tenaga tu 3H darab 2 kW macam tu? Unit tu ke ke soalan cara kamu? kira? Soalan kamu Dina. Unit ke cara kira tu? Terbalik. Dina? Maksudnya kalau cara 3H kira. darab 2 kW. Boleh. Kalau cara kira okey je. Jawapan akhir tu unit tu. Pastikan KWH. Kalau HKW tak boleh lah. Boleh Faham tak Dina? Boleh? Faham cikgu. Okay. Next. Okey, ni soalan pengiraan lagi. Hitungkan, ni daripada rentetan soalan tadi Hitungkan kos penggunaan elektrik yang digunakan untuk bakar kuih. Jika kadar per unit tenaga elektrik ialah 21 sen. Ni nak kira bil elektrik.
Dia suruh kira kos. Ingat lagi tak formula untuk kos? Untuk soalan 1 tadi awak dah kira tenaga. Sekarang ni dia nak suruh kira kos. Kos sama dengan apa tadi? Tulis macam cikgu shoot tulis. Maklumat-maklumat yang ada. 1 unit 21. Shoot kalau tulis 0.21, shoot kena tulis RM. Okey. Untuk cikgu pun salah. Unit kena darab dengan kos. Macam tu. 1 KWH ni dia sama juga dengan 6 unit lah. 1 KWH 1 unit penggunaan. 6 KWH 6 unit penggunaan. Okey, clear tak yang tu? Okey. So berapa unit? Berapa unit tenaga awak tadi? 6. Kos dia Darab. berapa tadi? 21 sen. Jangan buat 21 pula tau. 0.21 lah. Dapat berapa? Congak. Darab. 6, 12, 126. 1.26 sen. Betul tak? Congak ke ni? Korang congak ke? Saya yang congak. Betul tak? Aku tak hafal CV. Saya ingatkan balik. Okey, kalau awak nak tulis sen, awak kena tulis yang macam dalam soalan tu, 21 sen. Tu baru betul nak tulis sen. Tapi kalau tulis 0.21, awak kena tulis RM kat depan. So baru jawapan dia RM last sekali. Okey. Kalau awak nak darab 21 boleh, tapi jawapan akhir sekali awak kena jadi 126 sen. Tu jawapan dia last sekali kalau awak buat 21 tadi. Kalau awak tak tukar pada 0.21. So awak kena jawapan dia last sekali sen. Okay, kalau RM jawapan dia dalam RM. Okay, so next. Macam tadi kalau tak tahu unit, tak unit lah. 1.26 pun boleh kot. Kan? Alright, ini soalan analisis daripada jadual dan graf. Ini memang soalan wajib ni. Dia akan bagi awak satu maklumat atau dalam bentuk jadual, graf ataupun gambar ataupun iklan atau apa-apa saja. So walaupun awak tak tahu benda banyaknya cikgu apa ni. So baca soalan atas tu. Jadual tu menunjukkan julat normal suhu badan mengikut umur. So jadual tu menunjukkan suhu ikut umur. Okey. Ada 3 umur kat situ. 0 hingga 2 tahun, 3 hingga 10 tahun, 11 hingga 65 tahun. Okey. So ada 2 jenis suhu, satu dekat ketiak, satu dekat telinga. Okey, so ambil lah, so tengoklah suhu antara ketiak dengan telinga tu dia dah bagi julat dia. So baca soalan dia nak apa. Anas, seorang kanak-kanak lelaki berumur 9 tahun. Suhu dia 38. Adakah Anas demam? Terangkan jawapan anda. So tengok ada 2 soalan ditanya kat sini. Adakah Anas demam? Satu lagi terangkan jawapan. So 2 kena jelaskan. So demam tak Anas? So Anas dekat mana? Umur dia? 3 hingga 10 tahun. So umur dia dalam 3 ke 10 tahun tu. Okay, so normal sepatutnya 35.9 ke 36.7 ataupun kalau kat telinga 36.1 hingga 37.8. Tapi Anas 38. So Anas demam tak? Ya, demam. Ya, cikgu. Yes, Anas demam. Terangkan jawapan anda. Terangkan jawapan anda. Yang pening ni cikgu macam mana nak cakap ni? Kerana Anas panas. Jangan cakap gitu sebab awak tak tahu pun Anas tu panas. Anas tu tak ada depan awak. Awak tak boleh rasa Anas tu. So soalan macam ni senang je. Walaupun awak tak ingat dalam buku teks, mana ada dalam buku teks ni cikgu. Senang je, awak tengok je jadual tu. Awak explain daripada jadual sahaja. Kenapa awak cakap Anas 38 tu demam? Kerana suhu yang normal bagi budak di antara umur 3 ke 10 tahun adalah 35.9 hingga 36.7 Celsius. Tapi kena sebut, jika dia ambil suhu di ketiak. Sebab ada 2 tu Kalau nak sebut yang telinga pun boleh. Kerana suhu normal jika dia ambil di telinga ialah 36.1 hingga 37.8. So boleh pilih, boleh sebut dua-dua. Ketiak dengan telinga. So make sure sebut yang dalam jadual sahaja. Jangan sebut di luar kotak kerana badan dia panas, kerana dia lesu, kerana dia penat, tak payah So boleh cikgu shoot tunjuk jawapan. Yang tu. Ya, 1 markah. 1 markah lagi kerana suhunya melebihi 37.8.
kerana suhunya lebih 36.7. Tengok dia ada tulis telinga dan ketiak. So tulis satu-satu. Ketiak dengan telinga wajib tulis Jangan tulis tu suhu saja sebab dia ada dua benda kat situ. Saya takut jadi salah. Alright, next. Ada lagi 5 minit. Next, Cikgu Syuhada. Okey, ni soal saya laju sebab nak habis masa dah. Soalan lukisan. Bila soalan lukisan wajiblah bawa pensel. Jangan tinggal pensel. Pastikan awak punya alat tulis tu bawa cukup lengkap. Pen, pensel, pemadam, pembaris sila bawa lengkap. Okey. So soalan ni suruh lukis bayang-bayang. Nak lukis bayang-bayang tu kat mana? Mana nak lukis bayang-bayang tu? Awak nak lukis bayang-bayang apa ni? Rabbit. Arnab. Rabbit tu. Lukiskan bayang-bayang Arnab tu di skrin. Walaupun susah lukis lah macam-macam mana. Kena lukis. Tunjuk jawapan. So Cikgu Syuhada tunjuk jawapan terus lah. Okey, itu jawapan dia. Arnab dia kena lukislah Arnab kat situ. Okey. Jangan jadi macam kucing pula. Kena label tak? Tak payah label lah. Tak payah, sebab tak payah. bayang-bayang je. Kalau nak label tulis bayang-bayang pun boleh. Bayang-bayang pun boleh juga. Kalau dah terbiasa label pun boleh. Ada masalah. Okey, ramalkan saiz bayang-bayang. Kalau lampu tu awak letak jauh daripada skrin. Ni soalan ramalan. Betul. Makin besar. Okey, tengok jawapan. Okey, makin besar. Betul. Biasanya soalan ramalan ni ada 2 markah. Tapi sebab 1 markah awak tulis besar atau kecil je lah. Kalau dia nak tak 2 markah penjelasan. kena ada penjelasan. Yes, kalau dia 2 markah jelaskan So kalau tak ada tak payah. Next, Cikgu Syuhada. Soalan prosedur. Ni pun memang ada. Dia macam soalan eksperimen. Awak kena tunjuk satu-satu step tu. Bendanya dia dah bagi. Okey, ni dia nak buat pelangi. Betul tak? Ya, pelangi. Fenomena pelangi. Dia bagi prisma. Tahu kan prisma yang kaca tu? Bentuk segitiga tu. Kotak sinar dengan skrin putih. Macam mana nak buat pelangi? So, nombor 1 biasanya dia akan bagi. Okey, melakukan aktiviti dalam gelap. Awak sambung nombor 2 saja. Okey, nombor 2 gunalah alat-alat yang di atas itu. So contoh jawapan dia, halakan lampu kepada prisma. Step ketiga, letakkan skrin depan prisma. Step keempat, perhatikan warna pelangi yang terbentuk pada skrin. Yes, perhatikan tu pun termasuk dalam eksperimen ya. Perhatikan tu termasuk nombor 4. Soalannya boleh tak nombor 2 dan 3 tu tukar? Letakkan skrin dulu. Lampu duduk bawah. Jawapan dia, kalau benda tu tak mengubah eksperimen tu boleh tukar. Kalau awak tukar tu eksperimen dia tak jadi, tak boleh. So untuk eksperimen ni boleh. Letak skrin dulu boleh, letak lampu dulu pun boleh. Tak menjejaskan eksperimen. So jawapan dia boleh. So awak kena tengok betul-betul menjejaskan eksperimen ke tak kalau nak tukar tu. Okay, next Cikgu Syud. Ini soalan kesan akibat. Kesan akibat. Ini tak payah bagi tahu. Maksudnya awak dah tahulah. Bagi tahu kesan je. Kita bagi yang terus yang ni wajarkan. Yang ni Cikgu Syud ada cerita tadi, wajarkan. Wajarkan ni biasanya kena pilih. Okay, kena pilih salah satu and then bagi tahu penjelasan dia apa dia. Okay, untuk soalan ni dia tanya untuk orang obes nak capai BMI unggul. Dia kena pilih beras putih atau beras perang. Awak kena jawab, jangan ikut awak punya pengetahuan tau. Kena ikut yang dia bagi tu. Maklumat yang dia bagi. So, daripada maklumat tu kita akan dapat tahu ada beberapa perbezaan kat situ antara putih dengan perang. So, yang paling bagus adalah perang. Pertama, sebab kalori dia rendah. 112. Yang beras putih 130. So, kita ambil kalori rendah. Ada 4 markah So, kena bagi 4. Dia punya penjelasan 3, jawapan dia 1. Okey, isi yes, terima kasih. Karbo dia pun kurang, karbohidrat dia pun kurang daripada beras putih. Kemudian serat dia, yang bagus serat dia lebih tinggi daripada beras putih. Okey. Jawab yang obvious walaupun banyak beza jawablah, carilah 3 isi. Okey, ni reka cipta. Reka cipta biasanya memerlukan awak lukis dan pastikan awak kena label dan kena jelaskan yang awak lukisan awak tu. So soalan ini, cadangkan menu Amru demam panas. Bila demam panas, sistem pencernaan dia jadi ni dia jadi kacau sikit. So awak cadangkan Amru kena makan apa berdasarkan menu yang dibagi tu? Bubur ayam.
Yes. Bubur. So macam mana nak lukis bubur? Buat dia macam makan nasi pilih Tu dah siap tu. Dah siap you should lukis. Label. Dia tak perlu cantik-cantik, tak payah shading-shading, tak payah lorek-lorek, tak perlu. Color, poster color tak payah. Lukis yang asal Raja orang Sains faham saja. kena clean Raja Sains kena clean. Dan lukis guna pensel. Okay, so label lah. Bahan yang dibagi ke atas tu sila label. Kena ada. Okay, so tulislah bubur kat situ, sayur kat situ, chicken kat situ. Walaupun tak nampak bentuk chicken ke apa, tulislah dalam tu. Sebab bubur biasalah kan bercampur-campur semua kan. Label je, sayur, chicken. Maksudnya awak campur sekali dalam tu. So gambar dah dapat 1 markah. Walaupun labelnya 3, 1 markah je. Kalau awak tak label langsung kosong. Okay. Penjelasan dia. Kenapa buat bubur? Nasi digunakan untuk buat bubur. Bubur lembut dan berair. Senang dihadam untuk bekalkan tenaga. Sebab kalau dia tak makan nasi nanti dia lagi tak sihat kan. So makan bubur. Cepat hadam Sayur dipotong kepada cebisan kecil. Ini awak punya prosedur tau. Cara awak buat bubur tadi. Okay, mudah dihadam dan diserap. Bila potong kecil, mudah hadam dan serap. Ayam pun potong kecil. Kenapa? Supaya mudah hadam dan bina sel baru. So pastikan ada F dengan E. F tu fakta dia. E tu explanation dia. So sayur potong kecil, kenapa? Kena explain. Ayam potong kecil, kenapa? Kena explain. Nasi, kenapa kena buat sampai jadi bubur? Kenapa? So nampak daripada skema jawapan tu ada dia tulis F-E, F-E, F-E. Kejap Yang apa tu? Okay. Yang fakta dengan explanation tu kena berkait Jangan fakta satu dia buat explanation 2. Contoh macam nasi digunakan untuk buat bubur, jadi explanation dia bubur lembut dan berair. Jangan pula nasi digunakan untuk buat bubur, explanation kamu mudah dihadam untuk bina sel baru. Yang tu untuk protein. Tak dia boleh. kena mengena. Dia kena mengena F dengan E tu. Boleh? Pastikan kena ada F dengan E baru dapat 1 markah. F dan E yang berkait. Yang berkait Kalau sayur untuk sayur. Kenapa sayur? Sebab tak nak sembelit. Contoh. Macam tu lah. Okay. Last. Soalan last. Last lah ni. Soalan last. Reka cipta juga. Dalam sebuah bilik ada water pump ataupun pump air. Pump air ni bunyi bising. Okay, so bising mengganggu jiran-jiran. So diberi ke awak gam dengan bekas telur. Macam mana nak modify bilik pump air tu untuk mengurangkan bunyi bising? Macam mana? Ni soalan PT3 tahun bila saya tak ingat. Letak bekas. Dua je bahan dia. 4. 2 je bahan. So awak rasa apa? Dengan segera. 1 minit. Come on. Lepas tu ada penerangan. Tampak kat dinding. Putri Nurin. Yes. Putri Nurin cakap tampak kat dinding. Yes. Tampak kat dinding. Macam mana nak lukis kulit telur kat dinding cikgu? Lukislah macam-macam mana pun janji dia faham. Itu adalah bekas telur. Tak payahlah lukis bekas telur betul-betul. Ataupun nak lorek dinding tu boleh. Lorek and then label. Walaupun dia tak tahu lukisan awak apa, sebab tu dah kena label. So label lah macam yang dalam jawapan tu bekas telur. Sila label. Ada pelajar dia lukis dekat siling sekali. Boleh tak? Kat siling pun dia lukis. Okey, kat siling boleh diterima. Tapi kalau lukis dekat lantai, salah. Ada pelajar tu lukis semua. Satu bilik tu dia tampal dengan telur, kulit telur pula. Bekas telur tu. So masa tu dia dapat kosong lah. Penat dia lukis. Salah untuk gambar. Sebabnya gambar awak tu mesti berfungsi dan logik. Kalau lukis kat lantai macam mana awak pijak? Takkan nak pijak bekas telur tu. So tak logik Ataupun lukis kat pintu. Takkan nak buka pintu tu. Macam mana nak buka pintu ada bekas telur. So tu tak logik. So gambar awak mesti berfungsi. Okay. Dan ada label. Sila label. Saya tekankan label Dan tak payah cantik-cantik. Janji faham sudah. Label tu mesti ada yang dalam yang lukisan dia bagi tu. Awak nak label gam pun boleh. Digamkan. Tu dekat dinding tu. Bekas telur digamkan. Boleh. Maksudnya awak guna gam. So dia punya hint, labelkan semua bahan yang dia bagi. Alright, penerangan wajib ada. Gam digunakan untuk melekatkan bekas telur. Penerangan tu awak bagi tahu awak buat macam mana. So awak gam bekas telur pada dinding. So yang kedua, explanation dia. Kenapa
guna kena gam dekat dinding. Okey, bekas kulit telur menyerap bunyi bising yang akan dikeluarkan oleh pam elektrik, maka bunyi bising itu akan berkurang. So selesai dah masalah awak. Itulah soalan reka cipta. Okey, faham? Ada soalan tak? Habis masa sebenarnya ni. Saya. Kalau kalau tengok ni yang gam ni ni penjelasan pasal rajah. Perasan tak Yes. penjelasan pasal rajah? Yang lagi satu ni penjelasan konsep sains. Maksudnya kena ada dua. Konsep sains yang dikata telur ni akan serap bunyi bising. Boleh? Okey, soalan bahagian sini memang kebat dia, memang susah tapi kena pastikan awak jawab sebanyak yang mungkin. Kalau soalan lukis tu jawab lukis lah apa-apa. Kalau tak tahu buat jangan tinggal. Okey. Cikgu Izzati ada nak cakap apa-apa? Okey, pelajar-pelajar jangan lupa isi kehadiran baru 65 isi kehadiran. Okey, isi kehadiran jangan lupa yang ada dalam ruangan chat tu. Sebelum keluar, Cikgu Syuhada nak cakap apa-apa? Bersedia untuk exam. Mungkin lepas cuti ni ada exam. Yes, masa cuti jangan cuti-cuti sangat. Study lah, buat revision. Okey. Tapi exam ni akan ikut format macam PT3 betul. Yes. Dia susah lah sikit. So online Susah ke tak sikit lah. online ke, awak kena study lah masa cuti ni. Okey, bukan boleh pergi berjalan-jalan kan. So study lah. Untuk menentukan awak punya kelas tahun hadapan. Alright, jangan lupa isi kehadiran. Selamat bercuti. Terima kasih yang join kelas pada hari ini. Semoga Terima kasih, menjadi Cikgu. pelajar yang cemerlang. Exam nanti macam mana? Bye.